tidak akan diterima. Jadi kalau amal tanpa ilmu tak diterima. Amal tanpa niat pun sama. Kenapa? Kerana asas dia segala amal itu niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu dengan niat, dan setiap yang diniatkan, setiap yang diamalkan bergantung dengan apa yang diniatkan. Itu penting. Amal perkara asas untuk menjadi sebab utama penerimaan di sisi Allah. Dua. Pertama ilmu, nombor dua niat dengan amal yang telah cantik dengan ilmu. Kerana amal dengan ilmu, niat tak ada, tak jadi. Amal dengan niat, ilmu tak ada, tak terima. Nak tak nak semua kena ada. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan niyatul mukmin khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ada dua sudut. Tadi itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua, niat seseorang tidak akan dicemari dengan sesuatu yang boleh meluputkan dia, melupus dan menghapuskan dia. Tak ada. Amal banyak sebab yang boleh menghapuskan dia. Segala penyakit hati menghapuskan amal. Riak, ujub, takabbur, sum'ah dan sebagainya. Itu semua menghapuskan amal. Tapi niat tak ada benda yang boleh hapuskan dia. Kita niat nak baik-baik, ada tak benda yang boleh menghapuskan niat tadi tu? Tak ada. Sebab tu di antara yang disebut dalam hadis tadi tu, kenapa dikatakan niat lebih baik, niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya? Kerana ni, kerana niat seseorang tidak pernah tercemar dengan penyakit-penyakit tadi tu. Sebab tu dikata lebih baik. Tetapi kalau niat diteruskan dengan amal yang asasnya ada ilmu, itu yang paling sempurna. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya? Bila berniat, amalkanlah segera. Okey, satu dah selesai niat. Nombor dua, amal segera. Kerana menangguh-nangguh kebaikan itu daripada syaitan. Al-ajalah apa bahasa kita? Al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah pula bahasa Melayu lupa. Togoso-goso ni apa togopoh gapah apa? Al-ajalah. Yang buik nak copek-copek ni apa nama? Nak togoso-goso. Togoso-goso ni daripada syaitan. Jangan kita nak buik ni nak copek habis. Jangan togoso-goso macam orang semayang. Semayang jamaah elok dah. Masjid elok dah. Jadi imam baru Allah dia dah turun. Kadang-kadang dia sampai dulu daripada imam. Imam tak sampai tempat sujud, dia dah sampai dah. Kadang-kadang tak nyampe. Imam sami'allahu liman hamidah. Okay, sami'allahu liman hamidah. Imam tak sebut Allah, kita dah bungkuk dah. Tak pun dia kerja. Allah dia tahu. Nanti tak kena. Dia nyampe-nyampe apa tu daripada setan. Kata Nabi SAW. Pasal apa? Dia tak sempurna lah. Itu panjang lebar lah. Kalau dalam bab solat berjamaah, itu rujukannya fiqh. Nanti kita tengoklah aturan solat jamaah dalam kitab-kitab fiqh. Itu ada kuliah di bab fiqh bab tu. Jadi tergoso-goso macam tu pun daripada syaitan. Menangguh-nangguhkan kebaikan pun itu daripada syaitan, kecuali ada sebab-sebab munasabah. Jadi dalam satu hadisnya sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu lahu hasanatan kamilah." Salah. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan kamilah. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha kataballahu lahu 'ashru amthaliha ila 700 dha'fin atau kama qala. Nabi kata, barang siapa yang berniat nak buat satu benda baik, kemudian dia tak jadi buat, adalah halangan-halangan tertentu. Dia panik ke, dia sakit ke, anak, macam-macam lah. Dia memang nak buat, tapi ada halangan, tak jadi buat. Allah tulis dah seumpama macam dia buat sempurna macam yang diniatkan.
Contoh, duit dah ada, kesihatan pun elok, pun semua, bercadang nak pergi haji tahun ni. Elok-elok semua dah masuk duit apa semua. Dalam seminggu dua ataupun 2 minggu nak pergi, jatuh sakit, tak jadi pergi. Dia dapat ganjaran pahala seumpama haji sempurna. Tapi wajib haji itu tak gugur. Jangan faham tu, ganjaran pahala dapat. Macam tu juga dengan benda-benda lain. Nak datang masjid, contoh tadi keluar rumah bawa duit RM5. Pasal niat nak masuk dalam tabung masjid. Sampai masjid, gabung-gabung kocek tak ada, cici. Dapat tak ada dah? Ganjaran pahala tu dapat macam dia sedekah RM5. Tu paling tidak. Kalau Allah ganda lebih banyak lah. Tu di antara makna. Dan juga disebutkan sambungan hadis, wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, barang siapa yang berniat nak buat benda baik dan dia buat macam yang diniatkan, kataballahu lahu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin, maka Allah Ta'ala tulis baginya ganjaran 10 kali ganda ke 700 kali ganda atau maka. Itu di antara perkara kait dengan niat. Disyaratkan atas niat yang benar, baik itu hendaklah dia mengamalkan apa yang diniatkannya itu, kecuali kalau ada yang menghalang. Itu tak boleh buat apa. Ini yang dikatakan azam dalam berniat, jazam dalam berniat, azam dan jazam. Jadi dia niat nak buat sungguh lah. Bukan niat insya-Allah kosong ni, tak. Insya-Allah tu betul-betul nak buat. Barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan misalnya, tu dia datangkan contoh, dan dia mendakwa bahawa niatnya untuk mendapat ilmu itu ialah kerana dia hendak mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka jika dia tidak mengamalkannya sesudah itu, padahal sudah terluang masa untuk dia melakukannya, maknanya dia ada ruang nak buat bila-bila masa tapi tak dibuat. Pula pergi bagi. Mantul pun dah berolau dah. Baik. Nescayalah niatnya itu tidak benar. Makna dia ada petanda. Yang petanda, setiap likulli syai'in siqalah. Setiap sesuatu tu ada siqalah ni makna pengilat lah, bukan. Setiap satu tu ada petanda, likulli syai'in alamah. Setiap satu benda tu yang kalau kita sebut, kita dakwa begitu begini, mesti ada petanda kenapa kita sebut. Kalau tanda tu tak ada, makna kita bohong. Kan? Sama lah ni. Kita kata nak nuntut ilmu ni, kadang-kadang kita menuntut ilmu ada nyumbang-nyumbang dia orang. Pergi belajar mana anak kau ni, dia mengajar musik, nak belajar agama, dia belajar agama baguslah kan. Anak dia pun macam itulah, dia niat pergi belajar agama, balik ni kok boleh dia ngajar orang kampung, mengajar surau masjid kan. Balik tengok-tengok dia jadi kontraktor buat rumah. Tak salah buat jadi kontraktor tu, salah, tak salah. Tapi niat dia tu sebenarnya tidak benar. Niatnya tidak benar. Bahkan nipu kan. Sebab dia kata nak belajar tu dengan tujuan mengamalkan dan menyampaikan pada orang lain. Balik-balik dah lah tak beramal. Jauh sekali nak menyampaikan pula pada orang lain. Tu pun tanda dia menipu. Begitu juga dalam dia bukan hadis, kata ulama. Disebut dalam kitab Ar-Risalah. Dia kata kita ni nak tahu kita ni ahli dunia ke ahli akhirat, ada tanda. Dia banyak tanda, tapi yang mudah untuk kita tahu tu kita, jangan kita pergi letak ke orang, tak, tu kita. Dia hidup ni ada dunia, ada akhirat. Sebagai orang Islam beriman dengan adanya hidup yang kedua ataupun mungkin yang ketiga, hidup barzakh. Ada satu hidup akhirat. Sebab alam kita ni ada 5. Pertama alam roh, nombor 2 alam rahim, nombor 3 alam dunia yang kita duduk sekarang, kemudian alam barzakh, terakhir alam akhirat. Kita sekarang berada di alam yang pertengahan, nombor 3. Kita dah lalui yang 2, akan kita tempuh secara pasti 2 lagi.
Dan kesemua alam itu dinamakan kehidupan. Dan satu persatunya berbeza secara total antara satu sama lain. Dunia tak sama, alam yang tak sama. Kemudian apa nama? Apa saya nak cerita lupa. Kita ada dua benda. Satu, oleh kerana kita ada dunia, kita ada alam dunia lah. Alam barzakh tu alam transit untuk sampai pada alam akhirat. Itu yang besar, alam yang bersifat kekal selama-lama. Lain semua sementara. Yang kekal itu yang ujung sekali. Barzakh sementara, dunia apa lagi. Yang kekal abadi selama-lama, yang paling ujung akhirat nama. Jadi sebagai mukmin dia kena mengajarkan yang tu, sebab tu yang paling utama. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Tu ya Allah sebut. Wal akhiratu khairu wa abqa. Satu lagi. Pertama, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada yang dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan terlebih kekal selama-lama. Jadi makna ayat Quran nak ngabarkan apa? Kau usaha mana yang paling utama? Yang paling utama yang kekal lah. Kau dapat yang paling mahal bersifat kekal dengan mahal bersifat sementara. Mana nak ambil? Yang kekal lah yang ambil. Itu maksud Quran. Itu cara mudah. Okey, duit ni kekal aku sementara. Pahala selama-lama. Pahala kekal. Kau nak kerja pahala, kau nak kerja duit. Nak kerja mana? Kerja pahala tak? Kerja dua-dua nak kena cari. Tapi jangan cari duit sampai kita cici cari pahala. Jangan cari pahala semata-mata. Kita tak nengok kewajipan cari duit. Kena dua-dua. Tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala sebut wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang terlebih baik daripada dunia. Dalam masa yang sama Allah ingatkan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu cari apa yang baik-baik daripada bahagian dan bekalan bagimu di akhirat masa dunia ni. Dan jangan lupa bahagian usaha kamu tu dunia. Jangan lupa makna ada keperluan, tapi itu bukan keutamaan dari sudut yang kekal selama-lama. Itu akhirat. Itu di pesan Allah Taala. Hadis bab tu banyak. Tapi kita kadang-kadang terlupa, ataupun kadang ingat. Besoklah. Hari kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan. Kadang-kadang bagi seseorang cerah itu lebih tak bagus daripada hujan. Kadang-kadang sebahagian lain, orang lain, hujan tu lebih bagus bagi dia bagi yang cerah. Kadang-kadang ada jenis manusia dua-dua bagus. Hujan pun elok, cerah pun elok. Orang motong-motah, agak-agak disuka hujan ko, disuka cerah. Cerah. Kan? Cerah. Kalau orang yang nanam sayur ke apa-apa disuka cerah, ngelintin hidup. Kan? Pernah tak saya cerita dengan tuan-tuan satu orang yang mati anak tu? Ada saya cerita sini, tapi standard lah, memang tak ingatnya. Jadi ada satu orang perempuan, anak yang meninggal, anak perempuan. Umur anak tu 6 tahun. Dia punya menangis ni, kojap pengsan, kojap soda, kojap pengsan, kojap soda. Anak dia paling sayang, anak perempuan. Dah tentulah anak paling sayang. Kalau tidak takkan kojap robah kan. Kojap pengsan. Tapi nak jadi cerita, dia ni keluar masuk kojap dapur, kojap ke depan, kojap ke dapur, kojap ke depan. Saya tengok benda tu, saya ada situ. Saya tengok. Dia dapur. Dia akan masuk balik. Dia dapur balik. Saya pula kebetulan adalah pergi dapur tu, tak adalah tujuan nak tengok dia, tapi terjumpa dia kat dapur dia ulang-ulang tu. Tengok dia kat dapur, dia duduk macam menyangkung, menyandar dekat
tembok dapur luar, bukan dalam, luar. Saya pergi ikut tepi. Saya nampak dia tengah angkat tangan. Lepas tu saya seorang ni tengok dia. Orang lain tak ada macam tu. Dia angkat tangan, ya Allah, kata dia. Kau tolonglah hidupkan anak Dan. Kalau syarat anak Dan hidup, ganti Dan tompek dia mati, kau matiin Dan sekarang, hidup anak Dan. Sapu kau. Dia pun masuk tengah, masuk dalam rumah, masuk tengah. Tengok anak tengah mandi lagi tak siap, tepi belakang balik. Ya Allah, anak Dan tak hidup lagi dia. Masih mati dia. Tolonglah hidupkan dia. Macam itulah ayat ni. Beberapa kali. Dan last sekali dia masuk, anak itu dah selesai mandi nak dikapankan. Masa tu dia robah sekali. Pingsan. Seolah-olah nak ngobatkan, tak ada harapan anak dia nak hidup. Pada dia lah, memang tak hidup dah kalau mati. Tapi dia rasa tak harapan. Dan nak kapan dah? Kan? Pingsan dah. Itu kita kena hati-hati. Kan? Sebab ketetapan Allah, itu juga ujian Allah. Dan itu juga nikmat daripada Allah anak. Nikmat bagi sebahagian lah. Ada satu orang ulama, saya tak ingat nama dia. Kan? Siapa nama? Sama ada ulama tabi'in ataupun sahabat Nabi. Antara dua lah. Saya tak berapa ingat. Tapi cerita tu ingat. Dia ni kematian anak Kita tengok jenazah anak Dia kata sesungguhnya Allah telah mengurniakan kebaikan banyak melalui kau ni. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kebaikan yang banyak untuk Dan melalui kau ni. Orang tanya dia, anak kau mati tu dia. Tak adalah nampak sedih Kau buat kebaikan pula lagi. Apa nak cerita? Orang tak faham kan? Apa pula ni kau cerita? Satu buat dengan anak yang dah meninggal. Okey lagi. Tapi polik ayat dia tu. Sebab Allah telah mensyaratkan bagi kita manusia, bagi aku contoh, untuk sabar dalam ujian. Dan ni ujian bagi Dan. Allah menuntut sabar. Dan kalau sabar, Allah naikkan darajat di sisi dia. Jadi makna dia, kematian anak ada kebaikan yang banyak untuk dia. Sedih ya sedih. Ujian. Tapi itu kan semua orang lah. Ada apa nak? Saya pergi satu tompek, saya ingat tompek tu kat mana. Dia kebetulan ni masa tu. Saya pergi tompek tu kebetulan ada orang meninggal. Kita singgah lah. Singgah dia jumpa situ ada tahlil. Bukan tahlil. Semayang jenazah. Dia buat semayang jenazah kat rumah. Saya pergi. Semayang jenazah habis selesai. Keluar rumah. Van jenazah ada nunggu kat luar. Nak bawa ke kubur. Sebelum masuk van jenazah, orang lelaki-lelaki ni kan biasa-biasa dia pikul keranda tu, jalan selangkah Al-Fatihah ni kan. Jalan selangkah cepat, dia tak ada tu. Dia pikul je, dia berhenti. Saya ingat ada lah Fatihah pun tak ada. Untuk je. Saya pun tengok. Polik juga. Dah pikul tu dia diam. Rupa yang meninggal ni perempuan. Meninggal bersalin. Anak hidup. Mak mati. Jadi tinggallah suami dengan beberapa anak kecil. Tak salah saya anak ada 3 masa tu. Semua perempuan kecil-kecil lah. Mungkin yang paling besar saya ingat dah Jah 6, Jah 5 macam tu lah. Jah 5 kot. Tak pastilah tapi kecil lah. Jenis sekolah rendah semua. Jadi apa yang dibuat laki dan anak-anak ni saja. Laki dengan anak saja. Dia jalan bawah keranda ni berapa kali. Bawah keranda bawah sekali lagi, 3 kali. Saya tak tahu apa sebab ampas hari ni. Tuan-tuan tahu apa sebab ni? Tak tahu. Kan? Harap tuan-tuan tak boleh nak harap pun. Tak tahu. Saya pun tak tahu. Ingat kau ada yang tahu. Tapi saya nampak itu daripada kepercayaan khurafat. Kalau ada kepercayaan tertentu daripada perbuatan tu, kan tak boleh lah. Kan? Mungkin kata dia kalau tak jalan mawah ni akan teringat sebulan 2 bulan kan. Tak betul lah. Kan? Ataupun mungkin kalau tak baik macam ni dalam seminggu 2 lagi laki mati pula. Itu lagi tak betul. Tapi yang pasti saya pun tak tahulah. Dia lalu ke tu. Dia dengan anak dia sambil nangis ni. Kan? Lalu 3 kali tak salah. Ada lagi cerita yang tepi tu tak tengok tapi dengar lalu bawah pengampai baju. Ada tak? Itu pun tujuan dia tu.
Ha? Dah ulah nak halau palasit. Apa kata tu? Tadi tak habis lagi. Ahli dunia dengan ahli akhirat. Macam mana kita nak tahu kita ni ahli dunia ke ahli akhirat? Kata dia Dhunnun Al-Misri rahimahullah ta'ala. Macam mana kita nak tahu kita ni ahli dunia ahli akhirat? Dia ahli dunia ni ahli yang leka lah. Ahli akhirat ahli yang beringat, berzikir dan sebagainya. Jadi nak tahu mudah. Dia banyak bondo yang mempengaruhi kita jadi ahli dunia ke ahli akhirat. Tapi yang mudah untuk kita tahu diri kita. Apa dia? Kalau kita lebih suka memberi berbanding menerima, kita ahli akhirat. Tapi kita lebih suka menerima berbanding kita memberi, itu kita ahli dunia tadi. Mudah aja. Kalau suka dua-dua, ustaz, sama level dua-dua. Macam mana jawab dah? Ahli dunia wal akhirah. Mana ada balance pula 50-50. Tak ada istilah balance 50-50 ni. Tak ada. Misalnya yang lain kita dia datang contoh lain pula, seperti orang yang mencari dunia dan dia mendakwa bahawa dia mencari dunia itu kerana mencukupkan dirinya supaya dia tiada menadah tangan kepada orang lain. Pak. Dia cari dunia, cari duit supaya kita tak meminta-minta orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Tu. Kemudian selebihnya dia akan bersedekah kepada orang-orang yang dalam keperluan serta menghubungi kaum kerabat. Maka jika dia tidak melaksanakan apa yang diniatkannya itu, sedangkan dia boleh melakukannya, nescaya ia tidak memberi kesan apa-apa pun terhadap niatnya. Kan ada orang kan, den kok kayo kan, masjid ni tak apa ni poning bayar bil, den settle lebih semua. Dia jadi kayo, tak kayo lah, banyak duit dia. Dapat bonus 6 bulan gaji. Zoom tak ada. Australia dia, apa semua. Mana ada bil masjid yang kau nak bayar. Tak apa, belum kaya lagi dia. Baru dapat 6 bulan gaji. Kau 6 tahun, okey. Dia macam-macam Malaysia ni tu. Itu tak betul. Kan dalam surah Qasas Allah Ta'ala cerita orang paling kaya. Siapa dia? Qarun. Sudah orang paling kaya ni kalau tak sedar diri, dia akan sampai tahap sombong. Terlalu mudah orang kaya yang tidak kekayaan itu tidak disalut dengan kesyukuran, sombong. Dia garanti pergi situ. Kan? Dia sombong kan. Jadi mula-mula bila Allah Ta'ala cerita tentang Qarun, Allah Ta'ala sebut perkataan Qarun bila dia jadi kaya. Dia bukan asal kaya, kan? Qarun ni dia usaha sampai dia jadi kaya. Ada jenis kita, mungkin gajo kita, anak-anak gajo, keluar-keluar paut omak dah, anak gajo. Dia bukan orang susah. Pada keluar paut dah senang, dah kaya. Itu cerita lain. Bila dia jadi kaya dan tidak ada orang boleh menandingi kekayaan dia, zaman itu apa dia kata? Wa ma'ut innama utituhu ala ilmin indi wa ma utitu ala ilmi wa ma utitu ala ilmin indi. Kekayaan ni kerana den cerdik, den pandai menego, den pandai cari harta, den pandai untuk jadi macam mana boleh jadi yang cari ni, kaya ni. Kan tu bahasa ramai juga orang hari ni. Kan? Aden kaya kerana aden pandai. Aden kaya, dia tak ada lah mula-mula ko alhamdulillah ko, ataupun nak nyambut ko ada orang, ada seseorang di sebalik kejayaannya tu supaya dia lebih rasa rendah diri. Tak ada. Dia yang hebat ni. Dia yang semua-semua dia baguslah. Itu sama macam Qarun tu. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala sebut, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka minal quruni man huwa ashadda minhum quwwah wa aktharu jam'a. Adakah dia tidak mengetahui? Allah jawab balik. Allah tampalak balik ayat sombong
Allah kata apakah dia tidak mengetahui sebelum ni ramai daripada kurun-kurun yang sebelum ni orang yang lebih kuat bekerja dan lebih kaya betul daripada dia dan punah ranah ke Nabi semua tu. Ada orang yang baik-baiklah, yang jahat penyamun pun ada. Dia penyamun ni zaman dulu sampai kiamat besok ada nama penyamun ni. Kan? Dia Allah Ta'ala kata, dulu ada orang lebih kaya daripada kau. Kalau kita pun sama hari ni, siapa kata dirinya lebih kaya? Dulu ada orang yang jauh lebih kaya, mungkin berganda-ganda lagi. Kalau orang beriman tu cukup satu contoh, Sulaiman alaihissalam. Kerajaan dia tak ada tolak banding masa tu. Kan? Itu di antara orang salih. Orang jahat banyak lagi. Kalau nak kata orang berkuasa, orang paling jahat yang paling lama berkuasa siapa nama? Namrud. Wa kana mulkuhu 400 sanah. Kerajaan Namrud itu selama 400 tahun dia jadi raja. Siapa yang lama macam tu? Tak ada. Tu paling jahat. Yang paling baik pun ada, yang paling jahat pun ada. Allah kata, "Hei Qarun, kau tak tahu kau dulu kurun yang lama-lama dulu ada orang lebih hebat pada kau. Kau perasan kau lebih hebat ya zaman ni, sikit diberi oleh Allah Taala." Semua macam ini. Hari ni siapa paling kaya dikatakan Elon Musk kan? Elon Musk tu Tesla tu, toke dia tu dikatakan yang paling kaya. Harta kekayaan dia lebih daripada 300 bilion USD. Yang nombor 1. Kan? Jadi kekayaan dia tu sampai tahap dia fikir bodoh-bodoh yang orang tak terfikir hari ni. Apa namanya? Dia nak pindah pergi planet Marikh. Nak pindah macam tu. Kita daripada Suruhanjaya nak pergi pindah ke Senayan, dia pun dah mengelota kepada lututnya. Senayan ke Suruhan 2. Dia tak ada planet tu. Sekarang dia ada buat satu program melancung ke Marikh. Lagi hebat lagi. Pelancongan. Dia melancung bukan pergi ke mereka, melancung bukan pergi umrah Saudi, pergi melancung Turki, tak ada. Lain dunia melancung. Kan? Lain dunia. Tambangnya satu orang 40 juta USD selama lebih kurang 12 hari. Pelancongan 40 juta, kau 400 juta kan. Tak penting, yang penting memang kita tak mampu nak bayar lah, tu je cerita kan. Satu kepala dan dah penuh untuk tahun sekian-sekian, trip pertama penuh dah dibayar. Dah ada dah apa dia punya apa panggil? Dia punya passenger tu lah. Passenger. Orang bola-bola kan tahu sebut passenger. Sini passenger. Dah ada passenger dah. Full house. Ada dah. Bayar tambang berapa puluh ratus juta, tak boleh sampai nombor bumpek tu lah. Tu. Gila kan? Kaya duit dah tak tahu nak buat apa. Tapi Allah Taala cerita tu. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia bukan setakat dia bangga kaya dengan perkataan. Dia bangga kaya, dia tonjol dengan pakaian. Dia tonjol dengan kenderaan. Dia tonjol dengan ada gundik dia ada 300 orang. Setiap gundik dia ada kenderaan masing-masing. Ada baral, ada apa? Kaldai payah pula nak nyebut ni. Kan? Tu. Hebat dia. Tapi akhirnya Allah Taala buat apa? Tenggelam. Faqasabna bihi wa bidarihi al-ard. Tenggelam ni. Tetapi ada Allah Taala sebut dalam Quran, ayat surah yang sama, tengah-tengah tu Allah Taala kata apa? Wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin 'azim. Allah Taala kata, maka berkatalah orang yang nakkan kehidupan dunia, ya laita lana mithla ma utiya qarun, kan elok kita jadi Qarun, senang hidup. Innahu ladhu hazzin 'azim, buntung Qarun kaya. Dia tak pek macam dia. Nak ada pek kaldai itu pun angan-angan je lah dia. Bukan nak kata rata, nak dapat kunci simpan, kunci poti simpan rata pun belum tentu dia dapat kunci. Kunci yang simpan rata dibawa oleh 8 ekor unta. Kuncinya. Kan? Innahu ladhu hazzin 'azim, kata dia.
Untunglah Fir'aun kaya. Kau kita pek hidup macam dia kan syok. Itu kan sama kan. Zaman kita pun bahasa yang sama tu keluar tu. Kan? Dan itu tanda aras kita ni ahli dunia kali akhirat. Nampak orang kaya fikir Allah, untungnya kaya senang hidup dapat macam dia syok. Kereta pun mahal-mahal, rumah besar, untung betul ada. Itu kita ahli dunia tu. Itu parih di antara. Tadi cerita ni, ini cerita sama. Tanda aras dia. Kan? Dia taklah haram, taklah dosa besar apa lagi tak. Tapi tanda aras kita leko tak leko ke situ. Allah sambung apa? Waqala alladhina utul ilm wailak thawabullahu khairul liman amana wa 'amila salihan. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu yang berharapkan akhirat. Dia kata apa? Thawabullahi khairul liman amana wa 'amila salihan. Ganjaran dan pahala daripada Allah itu lebih baik pada pandangan orang yang beriman dan beramal saleh. Mana? Satu ukurannya duit. Oh, jadi korun galak banyak duit deh. Satu lagi orang beri ilmu. Salah. Duit tak kokah. Ganjaran pahala itu lebih baik bagi orang beriman dan beramal saleh. Wailak dia. Kuih bona ni tak boleh nak nyorit. Wailak dia. Celaka kamu. Ukurannya duit dan dunia semata. Sedangkan ganjaran pahala dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Itu tadi. Ni samalah ni cerita. Tapi cerita tu cerita Qarun. Itu tuan-tuan boleh tengoklah surah Qasas. Ayat berapa tengoklah sendiri cari. Kau rajin. Nampak macam tidak. Baik. Jadi Nabi SAW mengingatkan begitu. Kemudian kata dia, dan niat itu pula tiada akan memberi kesan apapun kepada maksiat. Bila kita dah berniat baik pahala tak dapat pahala. Kalau kita tak jadi buat sekalipun, memang niat tu bersungguhlah azam. Oh, malam ni ada kuliah lepas maghrib. Kena pergi lah. Memang syok kuliah ni. Kitab sekian-sekian, ustaz untuk guru sekian-sekian, dan mangroma tu tajuk yang muhrai pun syok ni. Memang nak pergi. Tiba-tiba ada kawan bola. Woi, malam ni lah bola. Ni 9 lawan Qadah dia. Jauh beza kuliah dengan tengok bola tu. Kadang-kadang tengok bola boleh jadi dosa. Kadang-kadang tak ada. Ya, percampuran lelaki perempuan menyorit sampai mencarut-carut. Saya pernah enggak masuk stadium tu, kan? Ui, samak tu kepala. Ya, sebelah ni menyorit mencarut, belah ni mencarut, belah ni mencarut. Belah ni dia tak puas hati dia carut pemain tu. Tak puas hati dia carut. Dia bukan kadang bola ni ada sekona bola ni dahlah dengan gigi tak ada. Benih bola ni. Dah berumur dah tua dah, tak sedar diri, mencarut yang keluar. Dia jangan lupa ya, bondo yang selalu jadi mainan mulut, itulah yang biasa terbit ketika kita nak berpisah antara dunia nak masuk alam barzakh. Ya. Diceritakan saya ni tok guru ceritalah di bola-bola Qadah. Saya duduk Qadah dalam 3 tahun lebih. Ada satu orang perempuan, dia ni menego pasar malam. Kan? Boleh katakan hampir setiap malam menego. Jangan kata salah menego pasar malam. Yang salah menego sampai tak tahu nak semayang tu salah. Bukan salah pada menego, salah pada tak semayang sebab leko menego. Jadi dia menego apa? Dia jual barang-barang plastik harga murah. Kan? Dia kata apa? RM2, RM2. Dua barang bayar RM1. Sekarang tak ada. Satu barang RM20. RM2. Kan? Kadang-kadang azan dia pun tak peduli. Baru RM2. Dia nak mati ringkas cerita. Dia nak mati, orang talkinkan dia, la ilaha illallah, RM2. Dia jawab. Ini kisah. Saya tak dengar, saya tak tengok, tapi kisah ni cerita di tok guru dalam kuliah. Saya ada dalam kuliah tu. RM2. Jadi apa yang disampaikan, saya sampaikan pula tuan-tuan, mudah-mudahan jadi peringatan kat kita.
Barang siapa, belum lagi. Dan niat tidak akan memberi kesan apa pun kepada maksiat. Jadi Imam Ghazali bila sekali dia berniat nak baik benda elok, benda baik, dah ada tertulis dah di sisi Allah Taala. Tadi hadis kau bagikan, katabahallahu lahu, ditulis di sisi Allah Taala baginya kebaikan yang sempurna. Once, macam kamu sikit, once dia berniat dengan kebaikan, dah ada dah nilai kebaikan tu di sisi Allah, dan tu tidak terhapus dengan selepas kuk dia buat benda mungkar dan maksiat. Bahkan sebaliknya, kebaikan menghapus maksiat. Kan? Ada juga sifat-sifat maksiat yang menghapuskan kebaikan, ada. Tapi dalam bab niat, dia niat buat baik, itu tidak terhapus. Tetap ada kebaikannya di sisi Allah Ta'ala. Niat tak ada. Amal mungkin. Amal baik terhapus dengan kejahatan-kejahatan gitu. Itu ada hadis saya bab tu. Contoh. Apa hadisnya? Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih. Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, atau kama qala. Hati-hatilah kamu dengan perasaan dongki, kerana dongki itu menghapus kebaikan seperti mana api membakar kayu api. Itu salah satu daripada hadis. Perbuatan dosa yang boleh menghapuskan kebaikan, tapi niat dia tak hapus. Walaupun dengan perkara kemungkaran, kemaksiatan, amal boleh hapus, niat tak, katanya. Wallahu a'lam. Kita azanu kan, kita sambung sikit lagi.
ولا قوة إلا بالله. لا من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, dan niat itu pula tiada akan memberi kesan apapun kepada maksiat. Apa maksud dia? Orang yang berniat nak buat maksiat itu tak ada dosa. Orang yang berniat nak buat kebaikan tak buat lagi, dah ada pahala dah, niat saja. Orang yang niat nak buat maksiat tak ada dosa sehingga dia laksanakan seperti yang diniatkan, baru ada dosa. Sebab tu jelas dalam hadis, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu katabaha wa salah. Yang pertama, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma bi hasanatin ataupun wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu sayyi'atun wahidah atau kama qala. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau sekiranya dia nak buat benda jahat, benda maksiat, mungkar, falam ya'malha, tak jadi buat, katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah, ditulis baginya satu kebaikan sempurna. Bayangkan, niat nak buat benda tak elok boleh dapat pahala. Niat nak buat benda tak elok tapi dia cancel ataupun tak buat, dia tulis satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan kalau dia berniat nak buat benda tak elok, maksiat, dan dia buat seperti mana yang diniatkan, katabaha Allahu 'indahu sayyi'atun wahidah. Katabaha Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah, ditulis di sisi Allah satu kemungkaran yang dia buat ni. Kalau tadi niat nak buat benda baik, tak buat, ditulis satu kebaikan sempurna. Niat buat benda baik, jadi macam mana yang diniatkan, tulis di antara 10 kali ganda ke 7 kali ganda. Hebat ni. Sebab tu ada satu orang ulama menyebut, kan, kalau seseorang itu seorang mukmin, seorang muslim, yang kalau di akhirat dicampak dalam neraka, makna memang muflis betul lah. Tidak sepatutnya seorang mukmin tu diletakkan dia dalam neraka. Kenapa? Niat aja buat benda baik, dah tulis dah satu kebaikan. Buat ganda dia paling cikai pun 10. Paling cikai ila 700 dhifin, kepada 700. Satu riwayat tambah lagi, ila dha'afin kathirah, sampai gandaan yang tidak terhitung banyak. Tu kalau tak ada lagi pahala, tak tahulah. Memang muflis. Sama ada dia memang tak mau nak belajar, jahil, memang jahil murakkab gila, ataupun dia tahu belajar tapi memang tak nak buat sebab hatinya ada singgah penyakit nifaq munafik, ataupun dia tidak meyakini apa sahaja yang Allah dan Rasulnya tawarkan besok nak dapat apa di akhirat. Itu penyakit yang jadi dia tak buat apa. Tak ada apa bokar dia bawa ke akhirat. Dia beramal tapi tak yakin dapat tak? Tak dapat, zero. Allahu Akbar.
Ayo tak tidak semayang ni kan. Ayo kau betul semayang ni. Hamba. Betul kau ni cara menghadap Allah ni. Yo tidak kau Nabi buat benda. Tu buat tapi tak yakin, tak ada apa. Zero, dosa lagi dah. Ya sebab kenapa jadi macam tu. Kemudian dia kata apa? Sama seperti membersihkan diri itu tiada memberi kesan kepada najis ainiyah. Dia najis, ada najis aini, ada najis hukmi. Dalam bab fiqh najis aini mesti dibersih dan disucikan dengan terhapusnya 3 sifat. Apa nama? Hilangkan bau, hilangkan warna, hilangkan rasa. Itu najis aini ataupun najis aini lah. Ada satu lagi najis hukmi. Najis hukmi ni najis pada hukum. Mata tak nampak, contoh baju yang kena kencing budak atau biar sebulan, dia tetap hukum najis. Tapi bau kencing tu dah tak ada, dah macam bau baju besar contoh adalah bau-bau kapam, tapi bau-bau kencing ni langsung tak ada. Tambah dengan kok tanda-tanda macam color kuning kencing tu tak ada. Jadi macam mana? Najis. Wajib dibasuh. Pasal apa? Dia dah dianggap najis, tapi najis hukmi, bukan najis aini. Najis aini ni najis yang nampak. Kau nampak tiap ayam candu. Dulu kocik-kocik orang kampung kau tiap ayam candu. Baru mano datang sambung candu tu saya pun tak tahu. Tiap ayam kan. Agak dulu ada orang sodut bau tiap ayam tu jadi candu kan. Jadi apa cerita tiap ayam? Tiap ayam tu najis tu nampak kan. Jadi kalau kita membersihkan badan, dia kata di sini tiada memberi kesan kepada najis aini. Ya najis tu nampak. Tak nak kena hilangkan, barulah jadi bersih. Tak bersihlah badan lagi mana ada najis tu. Baik. Barang siapa yang menyertai manusia pada mengumpat seorang muslim, lalu dia mendakwa bahawa maksudnya itu tiada lain dan menghiburkan hati saudaranya sahaja, maka dia dikira sama salah seorang yang mengumpat juga. Yang ngumpat orang lain, dia tukang golak aja, sama dapat. Kalau bahasa mudah dia mangkuk, kau hayun tu sama. Dia kan dia pay dulu tu. Dia dosa, sama dosa. Kalau dosa kawan tu 100 markah sebiji, kau sama 100 markah. Tu banyak jadi tu kan. Besok lepas isyak balik pada masjid singgah pada kopi, ada gitu. Kan. Kau tahu agak-agak macam mana tu? Dia tu dengan cerita ada kacau bini orang, betul kan? Iyo. Ada ni imam cerita, takkan imam bohong. Dia tak tahu imam tu 10 cerita satu boleh pakai. Kan contohlah kan. Bukan imam sini lah, imam luar. Contoh je Pak, jangan kat suati pun lah. Contoh je kan. Kadang-kadang dalam 10 satu nak pakai tu pun fikir lagi. Yo tidak satu ni pun 9 dah confirm tak boleh pakai. Satu ni pun fikir dulu. Kan. Jadi itu lepas insya tu kan. Cari kedai kopi duduk dapat ada ruti. Tadi saya buka dengan kawan, dia ada lempeng ada. Akulah baru ada lempeng. Ada kodok, sedap pula sambil-sambil buka. Tak ingat dah roket 6.50 dah. Wah ya, saya kata saya baik hari ni roket. Sebab dapat ruti, dapat lempeng bawang, dapat pula kodok bawang, cocah sambal gulai sardin, ada sambal pula lagi. Nalar ke habis. Kan? Tak soda ada kena maghrib. Kalau kuliah belah pilah man telefon dah cancel. Macam ni okey tak apa. Tak soda macam tu lah. Kan? Kalau kita cerita ngumpet orang lagi sedap daripada lempeng cocah kuah tadi tu. Lagi sedap. Kan? Yo. Cerita macam-macam cerita. Dia kata sama tu. Dia bukan nak ngumpet pun, yang ngumpet dia. Dan kalau kita tak golakkan, kau cik hati, golak lah sikit. Sama, dapat tu. Ada dapat. Kan? Ataupun dia ngumpet-ngumpet orang tu kan, dia cerita orang, dia tahu kan dia tak tahu. Dan layan lah. Sebab ni kan makan dia bayar. Kalau tak dibayar kan payah ada. Dia belanja ni. Golak-golak lah sikit. Ngumpet tu. Yang payah kita kan. Kadang-kadang kita fikir kita tahu untuk ngumpet, kita boleh togah.
Kalau tu kawan-kawan besok bertepuk bertampar, boleh kita khabar. Dah cerita orang dah cukuplah. Tapi kalau cerita ni kan bos kita selalu belanja makan, naik pergi kerja pun naik kata tumpang dia, biarlah kan. Tentu lah. Kau tegur kan kok sampai tengah jalan diturun kita jalan kaki nampak kita contoh kan. Susah kita. Kadang-kadang nak bertugas dengan agama ni pun ada ujiannya. Dan barang siapa yang mendiamkan diri dari menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar lalu dia mendakwa bahawa maksudnya itu tiada lain dari menjaga diri supaya tidak mengecikkan hati orang. Ni banyak jadi. Kita ni, kita masuklah saya bukan nak kata orang. Saya sendiri pun sama. Kadang-kadang orang buat benda tu salah, tapi kadang bila nak tegur kan kecil hati. Tak payah pergi jauh-jauh sembahyang jamaah dalam masjid ni lah. Kadang-kadang seolah kita nampak jaga. Dia tak ada sampai satu orang boleh masuk solat tu. Tapi kau budak-budak boleh tak masuk. Kita nak tweet kan pernah sebab kita ada pengalaman pernah tweet orang suruh rapat. Kau dah kita tweet sekali lagi dia dah mula pandang kita teh bawah macam nak bertumbuk. Kan? Jadi bila dah jadi macam tu pengalaman mengajar kita nak tweet pula lepas-lepas tu memang tak ada dah. Ataupun habis-habis tinggi kita nampak orang yang dulu kita pernah tweet mandang kita teh bawah dia tak tahu kita pun ada silap kuntau. Jadi kita pun tengok dia kita akan jauhi dia. Kita pergi tempat lain. Habis tinggi tu. Padahal itu salah satu daripada benda yang tak elok dalam solat jamaah. Kan? Itu akan menghapuskan banyak fadilat solat jamaah. Orang ataupun tak kata kan, tak ke depan ada, tak ke belakang ada. Kita nak tegur tu susah. Ini benda elok ni. Kan? Jadi kita pun faham, kita tahu jamaah kita macam mana. Hanya yang jenis tak boleh tegur, dia ni tak boleh nak sobut sikit. Saya pernah sekali. Itu pengalaman saya tu. Ada orang tua kan, kita tweet dia. Agak dia marah kita tweet ni, saya tweet dia poho. Kan? Ya mana macam mana? Baik takkan nak tweet topuk bau. Tak, saya tweet situ lah. Kan? Agak poho ada. Tak tahulah, gatal kau kurap kau apa, kau tak tahu tersentuh itu bangih dia kan. Dia pandang bawah, dia pandang tonu je depan. Dia tak bergarit. Tak gorak dah. Tak gorak kita tahulah. Kan? Tu dah stop lah. Jangan ada tweet-tweet lagi. Bertumbuk, bergumpar maun tu. Biarnya lah. Kan susah. Dia tengok kita dua kali saya tweet. Ada tu kadang-kadang terlajak pula semangat sembahyang jamaah. Dia rapat dengan kita kan, jamaah tu yang sebaik anak jari jumpa anak jari, bahu bersentuh bahu. Itu yang paling sempurna rapat dalam berjamaah. Soft berjamaah tu paling sempurna. Bahu bertemu bahu, anak jari bertemu anak jari. Dia kalau bertemu sikit, bersentuh sikit tu pun dah okey dah. Yang ini cerita benar ni. Saya semayang sekali, sebelah ni lah, semangat lebih. Dia bukan setakat rapat, ditindih tu. Jari kita dia ditindih. Saya kata melampau mamat ni. Dah semayang, dah takbir kan ni? Dah takbir. Bukan sebelum takbir, dah takbir dah. Saya terasa jari saya kena tindih. Besok orang sobot tidur kena tindih. Ini semayang, kaki kena tindih. Bila saya rasa kena tindih, saya anggap dia macam tak sengaja. Saya pun tarik. Bila tarik jauh sikit, dicari pak, ambil kau, mana kau nak lari? Tindih. Ditindih. Ditindih lagi buat tu tuan-tuan. Saya tak cerita mongak dah. Ni terlajak lebih pula semangat ni. Ditindih tu kita pula rasa nak bertemu dengan dia. Seolah-olah mana kau nak lari dia. Tindih lagi. Tarik lagi. Tak. Tindih. Agak bagi dia pernah belajar kot tu guru, kau kalau semayang kau tindih kaki orang. Agak tak tahulah. Wallahu alam. Ada satu lagi, ini pun masalah agak tuan-tuan. Ni cerita salat jamaah lah. Kalau boleh mudah-mudahan kita ni buat sesuatu yang tak menyusahkan orang, tak mengganggu orang dan sebagainya. Dan kitab sebut macam tu. Kadang-kadang dah elok dah rapat. Okey dah, cantik dah. Kita pun, saya pun kalau jenis saya lah. Kalau orang sebelah ni bolah kita ni mau rapat dengan kita tu, saya suka betul. Rapat, kita tak payah nak suruh lah. Dia rapat, okey. Tapi kadang-kadang rapat itu, bila dia rapat, okey. Kaki bertemu kaki. Kaki pula duduk diam. Gorak. Apa dia gorak Kaki ni tak duduk diam. Ada pula cagu tajam ujung tu. Lagi tak cok. Ui. Dia tajam tu. Kan kuku tu kadang-kadang ujung ada tercongek sikit kan. Itu yang garu kita, garu. Dia ramai bergorak-gorak jari tu.
Jadi tuan-tuan, kita semayang, duduklah untuk diam-diam kaki tu. Nak bergarit sekali-sekala tu besok. Minta berhenti, kejap naik teh turun, bawah teh turun. Kan? Kedai ke bawah, kedai ke bawah. Kita tak selesa. Jadi kita pun pergi mikir dia ni. Ni apa jo kau ni. Ni baca Fatihah pun ulang tu tengah, tak jumpa nak habis tu. Sebab bongih kat dia. Ini tak betul. Jangan digorak-gorak, digari-gari. Dah rapat tu elok dah. Jangan gorak. Samalah kalau tangan pun. Tadi tu kaki, tangan semua dah rapat dah elok. Kojak tu. Sakit. Suku pula. Dia dah rapat, baik gaya rapat untuk. Satu lagi, banyak cerita ni. Kan semayang pakai ridak kan. Ridak ni sunnah tuan-tuan, sunnah. Bontang tengah-tengah tu pun ada hadis Cuma satu hal lah. Kadang-kadang bila orang pakai ridak kan, bila dah contoh imam belum takbir lagi, dia pun bontang ridak. Imam bertakbir, Allahu Akbar. Bila imam takbir, sebelah ni dia beranjak sikit sebab orang beranjak. Imam tak takbir, dia beranjak kosong. Dia tak nak garit tau. Mana ridak dan situlah dan. Oh bang. Kau nak garit mana, kau nak garit mana dan ke ridak dan. Tu masalah kat tu. Kan? Bergaritlah. Kan? Nanti kan turun kan kau nak alih ridak kau ataupun ridak tu sujud di orang kau, pedulilah. Janji kau. Tapi ini masalah yang saya tengok selalu orang pakai ridak. Baguslah pakai ridak ni. Tapi kalau dah pergi depan tu, janganlah yang tutu aja, yang perlu beralih lah. Kan? Ataupun semayang letak beg duit. Orang satu terbatal wuduk, contoh kan terkontut keluar. Kau nak rapat. Bila dia rapat, dia pergi biasa tengok tempat sujud, dia tengok wallet dia. Allahu Akbar. Kau takut wallet kau nak rimbat. Nak rimbat apa, dah tentu kawan tu semayang. Risau dia wallet dia tak ada. Sebab dia kena beralih. Wallet dia tak bergerak, dia je. Kan? Nanti macam mana nak buat? Semayanglah. Tawakal ala Allah. Ataupun masa nak sujud kan kau capai sikit buat. Boleh je. Tak batal pun semayang, boleh. Tapi nampak tak semangat. Baik. Maka samalah dia berkongsi dalam dosa itu. Jangan campur adukkan niat buruk dengan yang baik. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan beri manfaat pada kita. Nanti kita sambung tu. Yang baik daripada Allah kurang kenaman sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.